Okey, seterusnya cikgu nak sambung yang soalan tadi tu ya. Okey, so jadi alat untuk mengukur tekanan gas. Okey, yang pertama adalah tolok badan. Yang pertama adalah tolok badan dan yang kedua adalah manometer. Okey, so jadi untuk nombor 3 tadi, ni adalah yang pertama ni adalah tolok badan. Okey, ni adalah tolok badan. Okey, dan ni adalah manometer. Okey, so jadi jawapan dia kat sini adalah 1 dan 2. So jawapan dia adalah A. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian 2. Okey, kertas 2 bahagian A. Okey, soalan pertama dia kata darjah 1.1 menunjukkan satu manometer yang digunakan untuk menyukat tekanan gas dalam sebuah tong gas. Okey, nyatakan satu sebab mengapa mercury digunakan dalam manometer. Okay, so jawapan dia adalah kerana ketupatan dia tinggi, legap dan tidak melekat pada kaca. So ni antara pilihan kamu pilih. So yang pertama ketupatan tinggi, kemudian legap atau tidak melekat pada kaca. Okey. Okey, lepas tu soalan seterusnya dia tanya tandakan dengan rho G PATM pada petak X dan Y untuk menunjukkan tekanan atmosfera dan juga tekanan gas. Okey, so jadi kita nak dekat mana tekanan gas dan dekat mana tekanan atmosfera. Okey, so jadi dekat kawasan X ni dia adalah tekanan gas. Sini adalah tekanan gas. Dan kat sini adalah tekanan atmosfera. Okey, so kan ni atas ni kan udara kan, udara. So, jadi udara ni adalah tekanan atmosfera. So jadi daripada sini ni tekanan gas, dia push kat sini. Okey. Okey, so aku bagi highlight sikit bagi nampak menarik lah. Okey. Okey, lepas tu soalan nombor 2. Okey, hitungkan tekanan gas dalam darjah 1.1. Okey, diberi tekanan atmosfera adalah 76 mercury. Okey, so jadi untuk situasi ni tekanan gas sama dengan tekanan atmosfera campurkan dengan H. Kan tadi cikgu dah tunjukkan yang situasi tadi kan ada 3 situasi ya. So ni ada situasi yang kedua. Yang ni. Alamak. Ini tadi dah on. Tak maaf ya, tertekan lah. Jadi macam tu lah. Mana ni? Ni tadi. Okey, ni situasi kedua tadi kan. Cikgu dah bincang. Okey, so jadi kita akan guna formula ni dah. Kita akan guna formula ni. Okey, so jadi tekanan atmosfera sama dengan ni lah. Ni 76 cm mercury. So jadi 76 campur. Okey, so jadi
tinggi ni, ni adalah H lah, H yang kita nak tahu. So H ni kita gantikan dekat sini. So jadi ni adalah 60 cm. So jadi 76 campur 60, 76 campur 60, kita akan dapat 136 cm merkuri. Okey. Okey, patutnya ni jalan kerja ni cikgu tulis kat sini. Sekejap ya. Boleh tak cikgu adjust? Sikit boleh. Okey, ini jawapan dia. Okey, untuk soalan nombor B2. Okey, lepas tu kita pergi ke soalan C. Okey, soalan C. Okey, rajah 1.2 menunjukkan 3 sismometer P, Q dan R yang digunakan untuk mengukur tekanan darah seseorang pesakit. So ni dia punya, ni jenis P. Okey, ini jenis Q. Dan ni adalah jenis R. Okey, so kita tengoklah gambar-gambar dia. Ni. So dia ada, ni guna mercury, dia guna apa? Bola pengepam tak kenyal. So ni dia guna nylon. Penggerangan gelembung. Yang ni dia guna bola pengepam yang kenyal. So dia guna mercury. Okey, so dia guna skru injak pelepas. Dia guna nylon dan juga penggerangan gelembung. Yang ni bersama dia guna gelembung tapi dia guna kapas. Okey, yang ni mercury. Ada bola pengepam kenyal dan juga mempunyai skru injak pelepas. Okey, soalan pertama, berikan sebab untuk kesesuaian ciri itu. Okey, bola pengepam. Okey, bola pengepam ya. Ini bola pengepam. Okey, ini adalah bola pengepam. So ini bola pengepam dia. Kita nak guna yang kenyal ke tak kenyal? Okey, so jadi kita akan gunakan, jawapan pertama kita akan gunakan bola pengepam yang kenyal. Okey, berbola pengepam kenyal. Okey, kenapa kita nak gunakan berbola pengepam yang kenyal? Okey, yang pertama, okey, sebab mudah untuk yang pertama adalah mudah untuk mengepam. Okey, atau boleh pam berterusan. Okey, kemudian bahan yang digunakan. Okey, bahan yang digunakan untuk pergelangan mengembung tu. Okey. Okey, so kita akan gunakan nylon. Kita guna nylon. Okey, pertama satu juga kuat, kemudian tahan lasak. Ini option lah bila menambah jawapan ni. Kita tahu tahan tekanan tinggi, atau tahan lama, atau mudah dibasuh. Dan tidak mudah koyak. So ni kalau kamu tulis jawapan ni, antara yang kita akan terima lah dalam skema jawapan. Okey, kemudian tentukan reka bentuk sismomanometer yang paling sesuai yang boleh mengukur tekanan darah dengan berkesan. Okey, so jadi kita akan pilihlah mana yang paling sesuai. So jadi kalau kita tengok semua guna mercury. Okey, mercury ada penjat pelepas. Okey,
Tapi yang ni tak ada penyumpat pepas. Okey. So ni gunakan nylon. Ni guna nylon, tapi ni guna cotton. Cotton. Jadi kita tadi dah kata kita nak bola pom-pom yang kenyal dan kita nak ada nylon. Okey. Dan ni mercury juga sama. Okey, ni sama, ini sama. Ini pun ada sikit punya lepas. So bezanya ni nylon dan ini dia guna cotton, dan ini guna nylon. So jadi kita pilih Q yang paling sesuai. So jadi kita pilih Q. Okey, so jadi kita pilih Q. Okey, kemudian kita pergi kepada kertas 2 bahagian B. Okey, so jadi kita tengok soalan pertama. Rajah 1.1 menunjukkan satu tiub U yang disambungkan kepada satu silinder. Okey, namakan alat pengukur tekanan gas yang ditunjukkan pada rajah 1.1. Okey, so jadi kita gunakan okey, nama ni. Okey, nama dia apa ni? Okey, nama dia apa? Okey. Yang ni nama dia adalah manometer. Okey, hitungkan nilai D dalam unit cm mercury. Okey, so jadi tinggi ini, alamak. Mana ni? Ni. Okey, so jadi okey, tinggi ni, okey, ni tinggi ni 6 ni tinggi ni adalah 6 cm. So kita nak baki ni berapa? So baki ni D lah. So D sama dengan 14 cm tolakkan dengan 6 cm. So kita dapat sini 8 cm. So nilai D kat sini adalah 8 cm. Okey. So nanti ni jawapan ni kamu boleh letak kat sini jangan sebagai jalan kerja. Boleh letak kat sini. Okey, lepas tu hitung tekanan gas dalam unit cm mercury. So jadi kita tengok ni. Ni mercury So jadi kita tengok dia push ke atas kan. Cair ni naik ke atas. So jadi ni adalah situasi yang kedua yang cikgu ajar tadi. So jadi cikgu padam supaya tidak mengganggu. Okey. So jadi untuk situasi ni untuk situasi ini tekanan gas sama dengan tekanan atmosfera campurkan dengan ketinggian dia. So tekanan atmosfera sama dengan 76 cm. So 76 campur dengan baki dia tadi sini 8 kan. So ni adalah 8 cm. So jadi kita campurkan, dapatlah 84 cm mercury. 84 cm mercury. Okey, so jadi ni jawapan dia lah. Okey, so jadi cikgu potong ni. Cikgu letak sini. Okey, lepas tu kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Okey, hitungkan tekanan gas dalam unit Pascal. Okey, so jadi kita nak gunakan apa, nak cari tekanan gas. Tekanan gas dalam unit Pascal. So guna formula rho GH atau sama je yang biasa dalam buku teks H rho G kot. Okay, so jadi ketepatan nilai dia ni. So 13
0.6 darab 10 kuasa 3. Okey, darab. Okey, so G ni kita guna letak sebagai 9.81 lah. Dah asyik tersentuh bahagian sini tu yang ada lari tu. Okay, so jadi sini adalah 9.81. Okay, darabkan dengan KH kita tadi adalah 84 kan. So jadi 84, tapi kita tukar ni 84 cm ni kita tukar kepada cm, tukar kepada meter. So jadi kita bagikan dengan 100. So 1, 2, kita dapat 0.84 meter. So 0.84 meter sini habis 0.84 meter. So jadi tekan kalkulator. Okay, so jadi 13.6 eksponen kuasa 3 berat 9.81 berat 0.84. So jadi kita dapat sini 11. Kita dapat sini 112.069.44 Pascal. Okay, so jadi kalau kamu nak tukar dia kepada apa, standard form, so jadi tukar ni 1, 2, 3, 4, 5. So jadi 1.12069 darab 10 kuasa 1, 2, 3, 4, 5. So jadi 10 kuasa 5 Pascal. Okey, kemudian soalan keempat. Okey, dia kata ada lubang pada silinder. Okay, kemudian dia kata gas mula keluar dari lubang itu. Apakah yang berlaku pada perbezaan paras merkuri D? So jadi paras dia akan berkurang lah. So maksudnya dia kata kat sini ada lubang pada silinder, gas mula keluar dari lubang itu. Okey, so jadi apakah yang akan berlaku pada perbezaan D? Okey, so katakanlah ada lubang kat sini kan. So jadi bocor lah gas kan. So nilai D tu akan berkurang. So dia dah, tekanan dia dah tak kuat dah. Okey, so dia dah akan berkurang. So jadi kat sini pada sini adalah berkurang. Okey, lepas tu soalan C. Darjah 1.2 menunjukkan seorang kanak-kanak menggunakan straw untuk menyedut minuman di dalam gelas. Terangkan visi kerja straw tersebut. Okey, so jadi jawapan markah di sini ada 4 markah. Okey, so jadi markah yang pertama. Okey, so jadi kamu boleh tulis, okey, apabila kita menyedut melalui menyedut melalui penyedut minuman udara di dalam penyedut minuman dikeluarkan. Okey, so jadi apabila kita menyedut melalui penyedut minuman, udara di dalam penyedut dikeluarkan. Okey, lepas tu okey, ini menghasilkan vacuum lah. Bila kita sedut, jadi akan wujudnya kawasan vacuum. Okey, ini menghasilkan kawasan
separa vacuum. Okey, di dalam penyedut minuman. Okey, so jadi markah ketiga. So jadi perbezaan tekanan berlaku. Okey, so jadi tekanan atmosfera ATM adalah lebih tinggi daripada tekanan di dalam penyedut. Di dalam penyedut minuman. Okay, so nombor 4, saya tak muat saya tulis sini nombor 4. Nombor 4, okay, so jadi daya dikenakan untuk menolak masuk air ke dalam penyedut minuman. Okay, so jadi maksudnya macam ni ya. Okay, so bila disedut, okay, so jadi kawasan sini akan jadi separa vacuum. Okay, so jadi bila separa vacuum, tekanan dalam sini jadi kurang. Okay, tekanan dalam ni kurang. Okay, so jadi bila tekanan ni kurang, tekanan atmosfera lebih tinggi. Tekanan atmosfera lebih tinggi. So bila tekanan atmosfera lebih tinggi, so jadi wujudnya satu daya lah. So jadi daya, so jadi daya ni akan push olah air ni dan naik ke atas, so akan masuk kat penyedut minuman tu lah. Okay, itulah dia punya secara ringkas lah cara macam mana proses tekanan tu berlaku lah, prinsip kerja straw tu lah. Okay, so jadi kat sini ada 4 markah. Okay, so ada 4 markah. So ada 4 markah. So jadi kamu buat 4 poin lah. 1, 2, 3 dan 4. Okay. Okay, kemudian sekarang kita pergi ke soalan D ya. Okay, Rajah 1.3 menunjukkan sebuah pembersih vacuum. Okay, so jadi kat sini dia kata anda dikehendaki. Okay, dikehendaki menyiasat ciri-ciri pembersih vacuum seperti yang ditunjukkan di dalam jadual 5. Okay, so jadi kita ada rod, ada bahan yang digunakan, saiz dan kuasa untuk. So jadi ini ciri-ciri dia lah. Okay, so ni macam pernah jawab kan. So jadi dia kata terangkan kesesuaian setiap aspek pembersih vacuum dan tentukan pembersih vacuum yang paling cekap untuk digunakan oleh suri rumah. Okay, so jadi yang pertama kita tengok ciri-ciri yang pertama adalah diameter ya. So kita nak guna besar ke kita nak guna kecil. Okay, jadi kita akan gunakan diameter yang kecil. Okay, diameter rod yang kecil. Okay, kenapa? Supaya udara yang mengandungi habuk
bergerak dengan kelajuan tinggi. Okey, ke dalam pembersih vacuum. Okey, macam salur getah kan. Kalau kita guna salur getah yang kecil, yang sempit, so jadi air tu akan bergerak dengan lebih laju. Okey, kemudian untuk nombor 2, dari segi bahan yang digunakan untuk kos. Okey, so jadi kita akan gunakan plastik. Okey, kenapa kita, memanglah kalau boleh nak guna aluminium, tapi aluminium mahal. Okey, so jadi kita akan gunakan plastik. Okey, jadi kita akan gunakan plastik. Kalau tak fikir pasal kos, memang ambil aluminium lah, ringan kan. Tapi macam aku cakap, kita nak kos yang lebih murah, tapi dalam masa sama nak kuat jugalah. So jadi mudah kenapa kita guna plastik? Pertama, mudah untuk dibengkokkan dan fleksibel. Okey, mudah dibengkokkan dan fleksibel. Okey, kemudian dari segi kipas pula, okey, kita nak guna kecil ke guna besar? So dah tentulah kita nak guna yang besar. Okey, kenapa kita nak gunakan yang besar? Okey, supaya lebih banyak habuk disedut masuk. Okey, kita akan gunakan kipas yang lebih besar. Kipas yang lebih besar. So jadi portable ni kamu kena lukis sendiri tau. Dia tak akan bagi dalam peperiksaan. Okey, so jadi lebih banyak habuk disedut masuk. Okey, kemudian kita tengok dari segi kuasa motor. Okey, kuasa motor, kita gunakan kuasa motor yang tinggi. Okey, 600 ada, 1500 ada. So jadi kita akan gunakan kuasa motor yang tinggi. Okey, kuasa motor yang tinggi. Okey, kenapa bila ada kuasa motor tinggi? Sebab kipas akan berputar lebih laju. Okey, kemudian dah selesai tu, kita pilih keempat ciri tu. Kita pilih antara yang kita sebut tadi, mana satu kita pilih? A ke, B ke, C ke, D? So yang paling sesuai adalah B. Okey, so jadi untuk jawapan ni kita akan cakap saya pilih B. Okey, so jadi dapat markah ke-9 kerana kamu ulang balik ayat ni, kerana dia menggunakan diameter rod yang kecil, menggunakan plastik, menggunakan kipas yang lebih besar dan kuasa motor yang lebih tinggi. So jadi kamu tulis kat sini lah. Ni koma dan ni. Okey, ulang balik yang poin-poin yang cikgu nyatakan tadi. Okey, so jadi kalau kamu semak ni, kamu akan dapat 10 markah ya. Tulis ni 1 markah. Ni 1 markah. 1 markah. 1 markah. 1 markah. 1 markah. 1 markah. So 1 markah. B ni pun 1 markah. Ni kamu kalau tak tulis ni pun 1 markah. Kalau tak tulis tak dapat 1 markah. So jadi total 10 markah. Okey. So jadi jangan tak buat lah. So jadi itu daripada cikgu lah. So jadi cikgu rasa itu saja daripada cikgu. So kelas akan datang kita akan belajar tentang, kita akan bincangkan prinsip Pascal. Okey, so itu saja. Okey, sekian, terima kasih.